Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai anak-anak. Apa khabar semua? Alhamdulillah, Cikgu JJ di sini sihat. Cikgu harap kamu di rumah sihat juga ya. Okey, baiklah. Pagi ini kita nak teruskan pembelajaran bahasa Melayu tahun 3 kita. Okey, jadi Cikgu JJ nak kamu bersedia dengan buku teks kamu. Okey, bahasa Melayu jilid 1. Okey, kemudian kamu buka muka surat 3. Okey, muka surat 3. Okey, baiklah kita teruskan ya. Okey, baiklah. Untuk pembelajaran pada pagi ini, okey, ialah tema 1 iaitu kekeluargaan. Unit 1, keluarga cergas. Tajuk yang kita nak belajar pada hari ini ialah membantu di dapur. Okey. Baiklah, apa dia standard kandungan kita yang kita nak belajar pada pagi ini? Okey, standard kandungan kita ialah 2.1 iaitu asas membaca dan memahami. Kemudian, standard pembelajaran kita pula ialah 2.1.1 iaitu membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, baiklah. Pada pagi ini, Cikgu JJ nak cerita ataupun nak kongsi dengan kamu satu kisah iaitu kisah lebah dengan matahari. Okey, siapa dekat rumah dia ada tanam pokok bunga matahari? Cantik kan? Okey. Jom nyanyi bersama dengan Cikgu JJ lagu Bunga Matahari. Bunga matahari sangat cantik, kembang di waktu pagi. Daunnya hijau, bunganya kuning, memikat kumbang lalu. Okey, baiklah. Tapi kita tak nak cerita pasal kumbang. Kita nak cerita tentang lebah. Macam mana bunyi lebah? Okey, baiklah. Kita mulakan ya kisahnya. Okey, lebah berasa sepi kerana tiada teman. Lebah berjumpa dengan burung tiung, tetapi burung tiung enggan berkawan dengannya. Lebah berjumpa dengan ikan kaloi. Ikan kaloi, tetapi ikan kaloi tu dia nak makan pula lebah tu. Akhirnya, lebah berjumpa dengan bunga matahari. Bunga matahari sudi berkawan dengannya. Mereka saling membantu. Macam mana mereka membantu? Bunga matahari membenarkan lebah mengambil madunya. Lebah pula membantu bunga matahari membiak dan hidup subur. Mereka hidup harmoni. Nampak tak? Lebah dan bunga matahari saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Okey, baiklah anak-anak. Apakah kebaikan bantu-membantu? Apakah kebaikan tolong-menolong? Okey, yang pertama, bantu-membantu dapat membina hubungan yang baik. Selain daripada itu, dengan bantu-membantu, kita dapat memupuk rasa kasih sayang. Bantu-membantu juga dapat mewujudkan semangat bekerjasama. Dan akhir sekali, bantu-membantu dapat meringankan kesusahan orang lain. Jadi anak-anak, jom kita bantu-membantu. Okey, baiklah. Ini ialah gambar yang terdapat di muka surat 3 dalam buku aktiviti. Dalam buku teks bahasa Melayu jilid 1 kamu. Okey, kamu boleh lihat di situ ada gambar. Okey, gambar keluarga Nabila di dapur. Okey, ada Nabila, ada ibu Nabila. Okey,
ada bapa Nabila dan ada abang Nabila. Okey. Mereka saling membantu di dapur. Okey, baiklah. Okey, ada 4 orang dalam satu keluarga. Mereka lihat ya, mereka nampak seronok ya, dapat bersama-sama di dapur untuk meringankan tugas ibu bapa mereka. Baiklah, kita teruskan ke slide seterusnya. Okey, jadi hari ini kita nak membaca kan? Okey, kita nak membaca. Jadi kita mari kita membaca. Saya baca dulu, kemudian kamu baca di rumah. Okey? Okey, baiklah. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Kamu tengok kisah Nabila ni. Kamu macam mana di rumah? Bantu ibu di dapur tak? Cikgu harap kamu sentiasa bantu ibu di dapur ya. Bila kamu bantu ibu di dapur, ibu akan berasa gembira kerana ini dapat mengurangkan kepenatan ibu. Okey, baiklah. Okey, daripada petikan yang kita baca tadi, kamu ada jumpa tak kata hubung? Ingat lagi tak kata hubung? Kita ada belajar kata hubung semasa kamu di tahun 1, semasa kamu di tahun 2. Okey, baiklah. Jika kita semak semula dalam petikan tadi, okey, ada 4 kata hubung, okey, yang kita jumpa. Okey, yang pertama ialah dan. Okey, kata hubung yang kedua ialah kerana. Kata hubung yang ketiga ialah yang. Dan kata hubung yang keempat ialah sambil. Baiklah, semasa kamu di tahun 1 dan di tahun 2, saya yakin kamu selalu jumpa kata hubung dan, kerana, sambil. Okey, tetapi kamu tidak didedahkan dengan kata hubung yang. Baiklah, untuk tahun 3 ni kamu akan berjumpa ataupun berkenal-kenalan dengan kata hubung yang. Baiklah, cikgu nak ingatkan kamu semula mengenai kata hubung. Kita buat ulang kaji. Okey, kata hubung. Okey, apa dia kata hubung? Okey, kata hubung ada 2 jenis, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Okey, apa dia kata hubung gabungan? Okey, kata hubung gabungan terdiri daripada dan, atau, sambil, lalu, tetapi, serta. Okey, dan kata hubung pancangan yang, untuk, kerana, apabila, supaya, dengan. Okey, baiklah. Kamu pernah dengar tak tentang ayat majmuk? Saya yakin kamu mesti pernah dengar sebelum ini. Okey, baiklah. Minggu lepas kita dah belajar mengenai ayat tunggal. Okey, minggu ini kita nak belajar tentang ayat majmuk pula.
Okey, apa itu ayat majmuk? Okay, jom kita belajar. Okey, ayat majmuk terbentuk daripada dua atau lebih ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Okey, ayat majmuk mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat. Ingat lagi tak subjek predikat dalam ayat tunggal? Kalau tak ingat, cuba kamu semak balik nota yang minggu lepas. Okey, di sini cikgu ada berikan contoh. Okey, contoh 1. Hani berehat di bawah pokok. Hani membaca buku di bawah pokok. Baiklah, bila kita gabungkan kedua-dua ayat ini, maka terciptalah ayat majmuk, iaitu Hani berehat di bawah pokok sambil membaca buku. Kenapa sambil? Sebab Hani melakukan dua aktiviti secara serentak ataupun dalam masa yang sama. Okey, baiklah. Contoh kedua. Rumah itu cantik. Okey. Rumah itu terletak di atas bukit. Okey, macam mana kita nak gabungkan dia menjadi ayat majmuk? Okey, kita gunakan kata hubung yang. Rumah yang cantik itu terletak di atas bukit. Okey? Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey. Hadi menanggalkan kasut. Hadi masuk ke dalam rumah. Okey, baiklah. Kita gunakan kata hubung lalu. Okey, maka terhasillah ayat majmuk. Hadi menanggalkan kasut lalu masuk ke dalam rumah. Okey, untuk lalu ini adalah kita gunakan untuk aktiviti yang berturut-turut. Okey, maksudnya mula-mula dia tanggal kasut, kemudian dia masuk ke dalam rumah. Jadi ia berturut-turut. Sebab tu kita gunakan kata hubung lalu. Okey, baiklah. Contoh yang keempat. Azlina dan adiknya rajin mengemas bilik tidur. Abang mereka suka tidur kerana dia seorang yang pemalas. Okey, kita gabungkan ayat ini menjadi ayat majmuk. Bagaimana ia bunyinya? Azlina dan adiknya rajin mengemas bilik tidur. Tetapi abang mereka suka tidur kerana dia seorang yang pemalas. Banyak kata hubung di situ ya. Kamu tengok ada dan, ada tetapi, ada kerana. Okey? Baiklah. Jadi cikgu harap kamu faham ya penggunaan ayat majmuk dengan meletakkan kata hubung untuk menggabungkan ayat-ayat lain. Okey, baiklah. Okey, untuk petikan tadi, petikan bantu-membantu di dapur, ada Nabila, ada Puan Zainab, ada Encik Abdul Aziz, ada Nasri. Okey, terdapat ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam petikan tersebut. Kamu perasan tak? Okey, baiklah. Jadi, jom kita tengok ayat tunggal dan ayat majmuk yang ada dalam petikan bantu-membantu di dapur. Okey, yang pertama. Ayat tunggal pertama ialah Nabila ke dapur. Yang warna merah tu subjek, okey. Yang warna biru tu ialah predikatnya. Okey. Yang kedua, Encik Abdul Aziz membawa barang-barang kering. Ayat tunggal yang ketiga, Nasri membantu ayahnya. Ayat tunggal yang keempat, Puan Zainab tersenyum. Seterusnya, ayat tunggal yang kelima, vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Ayat tunggal yang keenam, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Dan akhir sekali, ayat tunggal yang ketujuh, Nasri pula menyusun
bahan-bahan kering ke dalam almari. Okey, baiklah. Jadi cikgu harap kamu semak semula dan cuba gariskan ayat tunggal yang telah cikgu senaraikan di sini. Okey, kita teruskan dengan ayat majmuk. Ya, di dalam petikan tersebut terdapat juga beberapa ayat majmuk. Okey, mari kita semak. Okey, yang pertama. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Yang kedua, wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Yang ketiga, Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Okey, ayat majmuk yang keempat, makanan yang segar mengandungi vitamin. Dan yang kelima, kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Okey, baiklah anak-anak. Di dalam ayat majmuk ini terdapat kata hubung dan yang kerana. Okey, jadi terbentuklah ayat majmuk. Okey, baiklah anak-anak. Begitulah berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Cikgu JJ nak kamu sebagai kerja rumah, kamu buka buku aktiviti jilid 1. Okey, kamu buka muka surat 2. Buku aktiviti muka surat 2 dan saya nak kamu cuba tuliskan ayat tunggal dan ayat majmuk berpandukan kepada petikan yang diberi. Okey anak-anak, selamat belajar. Jumpa lagi. Bye.